bagi masa sikit lah, bagi masa sikit. Kita cuba untuk selesaikan masalah Padang tu secepat mungkin. YB, secara ringkas, YB melihat penganjuran Piala Supermok untuk tahun ni macam mana? Penganjuran pada tahun ni saya anggap sebagai sangat berjaya, dan saya gembira tengok kita punya prestasi, terutama sekali bakat-bakat muda kita tempatan yang berjaya tonjolkan diri sebagai pemain yang sangat berkaliber, sangat baik, pasukan yang sangat berkesan. Maksudnya itu juga jadi satu hasil, result daripada setiap program yang telah pun kita anjurkan dan kita jalankan. Ini satu berita yang sangat baik bagi perkembangan bola sepak kita. Saya harap program begini, Supermok ni dapat diteruskan dengan lebih berjaya lagi, dan saya ucap terima kasih juga kepada pihak yang menyusun penganjuran yang sangat baik dengan kerjasama daripada pasukan-pasukan daripada luar negara yang memberi pendedahan yang sangat banyak kepada anak-anak bola sepak kita. Tapi kalau cakap pasal AMD, NFDP, mungkin orang ingat produk yang terbaik sebelum ni Lokman Hakim, Arif Aiman yang dah banyak menyumbang kepada negara. YB excited tak untuk tengok produk-produk yang akan datang, produk baru? Ya, of course. Tadi pun bila kita bincang sikit sebanyak pun, prospek yang ke hadapan, kita pun dapat tahu beberapa orang lagi akan beraksi di peringkat luar, terutama di Jepun kalau tak silap. Shonen Beret, dan juga kita nampak ini satu satu hasil yang sangat baik, dan kita mahu lihat lebih ramai lagi. Kita juga dimaklumkan penganjuran Piala Supermok ni dapat feedback yang sangat baik, terutama di luar negara juga. Mungkin penganjuran benda-benda macam ni akan lebih dikerapkan lagi ke? Ya, tadi kalau kita tengok komen daripada pasukan yang wakil-wakil daripada negara-negara lain, daripada Poland dan sebagainya pun, mereka puji kita punya hospitality. Jadi saya ucap terima kasih pada pihak hotel juga, dan terutama bila kita anjurkan di AMD, itu jadi satu showcase kepada bagaimana seriusnya kita membangunkan kita punya program Akademi Bola Sepak kita. Dan kosnya pun biasa, not too bad. Itu jadi satu bentuk orang kata cara penggunaan lah, utilization yang sangat efisien. Jadi kita guna AMD bukan sahaja sebagai pusat latihan pusat kita, tapi juga kita guna sebagai satu tempat untuk kita anjurkan kejohanan-kejohanan seni. Saya galakkan, tadi saya beritahu pada MSN juga, Cik Arifin, kita galakkan untuk lebih banyak lagi kerana kita nampak kosnya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya kita boleh, kita dah ada cukup fasiliti untuk kita anjurkan lebih banyak lagi supaya pasukan-pasukan muda kita ni dapat pendedahan lebih banyak. Hari ini mereka dapat pendedahan daripada mana? Jepun, daripada China, daripada Poland, daripada Croatia, daripada Indonesia, daripada Thailand dan sebagainya. Jadi tentu sekali kita nak lihat lebih banyak lagi, mungkin negara-negara serantau selepas ini, daripada Vietnam, daripada Myanmar, daripada Thailand, Singapura dan sebagainya boleh datang. Kita boleh susun lebih banyak lagi penganjuran-penganjuran yang serupa macam Supermok. YB, kalau kita melihat perspektif lebih luas, Akar Rumbi ni bukan setakat ada di tempat yang kita nampak sekarang lah. Di luar pun banyak akademi yang dibuka, tapi mungkin agak struggle diorang nak survive sebab perlukan kos dan kebanyakan pakai duit sendiri. Ada tak mungkin perancangan daripada pihak kerajaan untuk bagi insentif kepada mereka yang nak gerakkan Akar Rumbi? Okey, kalau kita ikutkan daripada Belanjawan 2024, kalau kita nak sentuh sedikit, kita baru dapat berita baik, antaranya pengecualian cukai atau potongan cukai mencecah sehingga RM1,000, terutama kepada ibu bapa yang hantar anak-anak menyertai program pendidikan termasuk pendidikan sukan. Itu termasuklah pada akademi-akademi bola sepak. Dan ini salah satu insentif ataupun inisiatif daripada kerajaan untuk menggalakkan lebih banyak lagi. Of course kita harap lebih banyak lagi inisiatif yang kita boleh cuba teroka bersama-sama. Cara untuk kita guna belanjawan tu sebenarnya tu agak meluas, kita kena kreatif sedikit, tapi saya yakin dengan sokongan lebih banyak lagi, kita kena dapatkan sokongan daripada pihak corporate, kita kena dapatkan sokongan daripada pihak-pihak kementerian lain, agensi dan sebagainya untuk bantu supaya anak-anak kita yang terlibat dalam pembangunan Akademi Bola Sepak ni dia boleh mendapat satu ruang yang lebih selesa. Ibu bapa pun lebih yakin untuk hantar anak-anak bermain bola sepak sebab risiko tinggi, saya faham. Sekali you hantar anak-anak main bola sepak, ada setengah macam contoh yang ikut program AMD, dia bawa keluar daripada sekolah tau. Jadi belum tentu lagi orang kata itu satu, orang kata bukan satu jaminan yang boleh semua ibu bapa sanggup. Jadi saya puji sebenarnya ibu bapa yang yakin bila tengok bakat-bakat anak-anak mereka bermain bola sepak, dia yakin, dia hantar, okey, baik, kita letakkan, kita pertaruhkan masa depan dia sebagai seorang pemain bola sepak. Dan kita harap kalau kita tengok sekurang-kurangnya daripada pihak sekurang-kurangnya daripada program AMD,
kita boleh nampak memang ada placement yang baik daripada graduan daripada semua lepasan AMD. Tapi kita harap perkara yang sama juga daripada akademi-akademi lain, daripada JDT, daripada Akademi Selangor dan sebagainya. Ini satu sebenarnya memang agak berisiko bagi setengah orang, tapi sebenarnya inilah salah satu usaha untuk kita bangunkan bola sepak kita. Kita kena asah bakat mereka daripada sini dan memang ada. There are some price to pay. But fear not, saya yakin semua penggiat-penggiat bola sepak sama ada persatuan, pihak kerajaan sendiri dan agensi-agensi yang terlibat, kita semua we are all on the same page. Kita tahu bahawa ini adalah usaha yang serius. Kita tak boleh buat separuh masak. Tapi kalau nak minta pendapat peribadi YB kalau dekat barat dia macam ibu bapa dia, kalau anak dia minat sukan dia teruskan kepada sukan. Dia tak fikir sekat akademik dah. Tapi kat situ kat Malaysia mungkin belum biasa dengan tu. Kalau zaman sekarang dengan gaji yang dah lumayan, kalau ibu bapa prefer anak terus pada sukan dan mungkin terpilih sikit akademik, YB setuju? Dia sangat kompleks sebenarnya, persoalan sangat kompleks. Yang pertama adalah kita kena bagi jaminan bahawa industri sukan itu adalah satu industri yang positif, yang berbaloi. Kalau kita tengok di negara luar, sukan membawa pulangan yang sangat lumayan dari segi ekonomi sendiri. Ramai anak-anak orang miskin yang dapat keluar daripada kemiskinan dia, bukan setakat keluarga dia sendiri, malah kadang-kadang satu kampung dapat limpahan rezeki daripada bidang sukan. Kita tengok sejarah daripada Messi, Ronaldo dan sebagainya, itulah cerita mereka. Sebab tu ramai anak-anak dan ibu bapa terinspirasi untuk yakinkan diri mereka ini adalah jalan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kalau di sini kita kena usaha lebih keras lagi untuk pastikan sukan bukan setakat bola sepak, semua. Kita ada banyak sukan-sukan yang sebenarnya sangat berpotensi untuk kita bangunkan dan kita kena yakinkan orang lain, bukan sekadar ibu bapa tapi ekosistem itu sendiri. Macam mana kita nak pastikan industri sukan bawa pulangan ekonomi supaya orang-orang ibu bapa yakin untuk hantar anak mereka sebagai bakat sebagai atlet masa depan. Dan kita nampak pencapaian-pencapaian atlet kita daripada segi sukan bola sepak, badminton, sukan-sukan tempur sendirian, akuatik, malah atletik pun dah mula membuahkan hasil. Dan ini sepatutnya jadi satu pemangkin jadi satu pemangkin kepada keyakinan untuk ibu bapa labur kepada minat dan juga bakat anak-anak mereka dalam bidang sukan. Kita akan lakukan yang terbaik insya-Allah dan kita harap lebih banyak pihak di luar sana membuka mata untuk kata yes, we want to invest in sports. That will be how we can develop our young talents dan insya-Allah satu hari kita akan jadi sebuah sporting nation in the real sense. Okay. Ini satu lagi last. Kacau YB. Okay. YB ada kat stadium sebelah apa di YB tengok kat dalam rumput. Dan kita faham reaksi spontan saya macam alamak tak cukup matang lagi. Betul lah. That was my first reaction. Alamak tak cukup time lagi. Kita too early, a bit too early. Tapi kita but on the bright side, maksudnya bila kita bagi tempoh 7-8 bulan untuk disiapkan padang tersebut dan pada peringkat awal lagi kita dah identify kan sebelum ni bahawa pencahayaan semula jadi matahari itu tak cukup meliputi seluruh ruang padang tersebut, especially dekat area corner. So itu memang nampaklah semalam itulah dia punya problem. Pihak Perbanan Stadium pun dah ambil tanggungjawab. Mereka akan lipat gandakan usaha guna artificial light dan sebagainya dan kita tunggu dia penjelasan lebih lanjut lah, dah usaha lebih lanjut pihak Perbanan Stadium. But don't worry, Perbanan Stadium pun dah bagi jaminan sekurang-kurangnya menjelang untuk kelayakan Piala Dunia should be okay. Okay. Bagi masa sikit lah, Kita cuba untuk selesaikan masalah padang tu secepat mungkin sebab kita banyak jadual yang tertangguh kan. But at the same time it shows that we cannot rush certain things. But it's okay. I think it's good. We learn from that. We will be a bit more careful